Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini Khamis 22 Rabiul Tsani 1444 bersamaan dengan 17/11/2022, kita dapat mulakan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid, surah yang ke-57, masih lagi di akhir dalam juzuk yang ke-27, maknanya akhir juzuk yang ke-27. Nama dia surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid kita akan bincang nanti sekejap makna dia, munasabah dia dan intisari kandungannya, serta beberapa riwayat tentang kelebihan dia. Sahih ke tak sahih, kita bincang nanti insya-Allah. Sebagai langkah permulaan mengambil berkat dengan Al-Quran, kita baca dulu ayat surah Al-Hadid bagi pelajar yang ada pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 1207. 1207. Kita baca dan kita akan pergi kepada huraiannya insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Surah Al-Hadid, kita pergi kepada muqaddimah surah. Undur balik satu muka, pergi ke muqaddimah surah Al-Hadid. Muqaddimah suratul Hadid, kita ikut tartib pimpinan. Dia mula dengan Makkiyah, Madani, Makki. Surah ini diturunkan di Madinah. Dia kata surah ini suratul Hadid madaniyatun. Maknanya ramainya
Wa hukiya an ba'dil mufassirin al-ijma' ala dzalik. Mana diambil daripada sebahagian ulama tafsir, dia kata ijma' dah tu. Ijma' majoriti ulama mengatakan surah Al-Hadid ini surah Al-Madaniyah, mana surah yang diturunkan di Madinah ataupun setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Itu dia panggil surah Madaniyah. Dan ada juga khilaf, waqila, ada juga ulama kata Makkiyah surah ini. Maka seorang tokoh ulama nama dia Ibnu Ashur, dia cuba buat penyelidikan tentang Madani ke Makki, buat kajian kenapa ulama boleh khilaf dalam masalah ini. Wastazhar Ibnu Ashur anna sadra hadhihi surah Makki, dia kata permulaan surah ini Makki. Wa anna zalika, sehingga kepada ayat wa innallaha bikum laraufur rahim, ayat 9, 1 hingga 9 Makkiyatun. Wa amma ba'da zalika, selepas daripada itu ada yang turun di Madinah, sebagaimana yang dapat kita kesan daripada makna-makna ayat, seperti Allah menceritakan perkataan puak munafikin. Ini confirm Madinah, sebab munafikin belum ada di Mekah. Ada yang kata sebahagian dia masih lagi Makki, seperti ayat alam ya'ni lil ladzina amanu, surah Al-Hadid ayat 16. Qal, kata dia, wa yusbih. Jadi kalau kita nampak kepada siaqil ayat, akhir surah sampai kepada ayat innallaha qawiyyun aziz 25, nazala bil Madinah. Jadi dia letakkan ulhiqa bihadhihi surah, diletakkan dalam surah ini tauqif daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilaliha atau fi awakhiriha. Ini ayat maknanya ada sedikitlah perbincangan. Kenapa dia mempertahankan, bagaimana hujah dia? Dia kata setengah Makki setengah Madani. Qultu wa fiha ayatun la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi. Tak sama orang yang menafkahkan duit dia sebelum pembukaan kota Mekah. Ayat 10. Jadi kalau kata buka kota Mekah bila tahun 8, wa sawa'un kana murad bil fathi fi tilkal ayat, sama ada pembukaan kota Mekah tahun 8 atau buka kota Hudaibiyah tahun ke-6, fa inna utliqa alaihi ismul fathi, maka dikatakan pembukaan, dua-dua tu. Dan surah dia pun nama suratul Fathi, surah yang sebut tentang ini. Fahiya muta'ayyinatun li an takuna banadiyah, maka surah itu jadi madani. Fala yanbaghi al-ikhtilaf, maka tak bolehlah kita nak khilaf-khilaf bahawa kebanyakan ayat dalam surah ini madaniyun, tapi ada celah-celah dia makkiyun, wallahu alam. Jadi ulama ni dia tak mau cakap panjang, tafsir pun pendek ni, maka dia kata madaniyah, makna ambil kepada majoriti ayatnya madani. Wallahu alam, itu dari sudut Makki wal Madani. Kita sebut ni atas dasar ada pelajar kita yang biasa, ada pelajar kita juga termasuk dalam pengkaji, dan mungkin ada setengah kitab kita baca dia tulis Makkiyah, Makki Madani. Macam mana kita nak pening? Jadi analisa yang dibuat oleh Ibnu Ashur menjelaskan kepada kita suasana realiti yang sebenar. Balik semula kepada mukaddimah kita. Mengandungi 29 ayat. Tidak banyak, 29 ayat je, tapi khilaf tu panjang. Khilaf tu panjang. Kenapa dinamakan surah Al-Hadid? Al-Hadid makna dia besi. Al-Hadid makna dia besi. Kerana Allah Ta'ala telah menegaskan pada ayat 25, dalam kita baca nanti ayat 25, bahawa Allah telah menciptakan besi dengan keadaan mengandungi kekuatan yang handal serta berbagai-bagai faedah lagi bagi manusia. Dijadikan besi itu dengan keadaan demikian supaya manusia mempergunakan faedah itu dalam kehidupan sehari-hari,
Besi ni banyak gunaan kita, daripada yang kecil sampailah kepada yang besar-besar. Daripada nak menjahit jarum sampailah kepada piling-piling bangunan yang besar-besar tu, jambatan-jambatan semuanya mari daripada besi. Supaya menggunakan faedah besi itu dalam kehidupan sehari-hari, dan supaya ternyata pengetahuan Allah tentang orang yang mempergunakan kekuatan handal itu dalam menegakkan dan mempertahankan agama Allah serta menolong rasul-rasulnya. Ada besi itu, besi fizikal, besi sungguh, kita buat senjata, buat pedang, buat tombak. Ada juga dia panggil besi kekuatan, orang itu dia panggil manusia rajul hadid, manusia besi. Kita kata orang ni orang besi ni, mana bukan dia tu besi, robot, tapi kekuatan dia tu. Padahal balasan baiknya tidak kelihatan kepadanya, tapi dia berjuang walaupun tak nampak. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Berkuasa. Itu cerita besi. Cuma sekali lagi kita kembali kepada Ibnu Ashur. Dia kata wa hadzal lafzu, kenapa surah ini nama dia surah besi, surah Al-Hadid? Sebab Allah Ta'ala sebut Al-Hadid itu dalam ayat 25. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid. Allah kata aku turunkan besi menjadi satu kekuatan pada manusia. Dia kata lafaz al-hadid telah pun ada dalam surah Al-Kahfi. Celek mata ni pelajar. Dalam surah Al-Kahfi ayat 96 sudah ada. Wa atuni zubaral hadid. Bawa pada aku besi-besi yang jadi Zulkarnain minta bawa besi. Wahya sabiqatun fin nuzul. Surah Al-Kahfi lebih awal turun daripada surah Al-Hadid ini, mengikut pendapat yang terpilih. Falima tusamma bihi. Kenapa tidak namakan surah Kahfi dengan surah Al-Hadid, tapi Allah namakan surah ni, surah yang ke-57 ni Al-Hadid? Sebab yang dulu tu, yang masyhur, yang utama dianya cerita Ashabul Kahfi. Maka kita fokus kepada dia. Nak ambil panggil isu surah Kahfi itu besar, dan hadis itu disebut spontan ya. Wak mari besi tu tak ada cerita apa. Besi, leburan besi. Tetapi huna di sini Allah sebut besi sebagai senjata. Dibuat pedang, dibuat tombak, dibuat baju besi. Dan penggunaan dia banyak. Penggunaan dia besar dalam perjuangan, dalam jihad. Idh huwa asarun min asari hikmatillah. Itulah kesan-kesan hikmat Allah Ta'ala ciptakan besi itu, dan Allah Ta'ala ilhamkan kepada manusia supaya menciptakan besi, menggunakan besi, ambil manfaat daripada besi untuk kegunaan manusia. Maka Allah Ta'ala sebut fihi ba'sun syadid. Besi ini ada kekuatan dia. Wa manafi'u linnas, ada manfaat banyak kepada manusia. Wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Jadi Allah Ta'ala nak tahu siapa yang betul-betul berjuang, guna besi ni untuk berjuang. Sama ada besi itu besi fizikal atau besi jiwa untuk berjuang. Kita mengatakan itulah yang disebut oleh para ulama. Kenapa surah ini dipilih nama Al-Hadid bukan surah Al-Kahfi, walaupun pernah disebut dalam surah Al-Kahfi perkataan Al-Hadid. Jelas kepada kita para pelajar sekalian, itu puncanya. Itu punca kenapa dia jadi Al-Hadid. Menarik jugalah perbahasan dia tu kan. Kalau tidak kita tak nak bahas dah, tak nampak apa dah. Kita berpindah kepada intisari kandungannya. Apakah dalam kitab ni ada kandungan dia? Apa intisari dia? Intisari kandungan surah Al-Hadid, surah besi ni, membentangkan ajaran-ajaran yang mengarahkan umat Islam membuktikan imannya dan berkorban dengan segala-galanya pada jalan Allah. Satu, Allah perintahkan berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
dan belanjakanlah pada jalan kebajikan sebahagian dari harta benda pemberian Allah yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil. Makna Allah kata, mu ni manusia, aku beri, gunalah apa-apa yang ada atas dunia, atas muka bumi untuk manfaat kamu, untuk kebajikan kamu, untuk kehidupan kamu. Kemudian ditegaskan, Allah lah yang menurunkan kepada hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keterangan-keterangan Al-Quran yang terang nyata. Kerana ia hendak mengeluarkan kamu dari gelap gelita kekufuran kepada cahaya iman yang terang benderang. Allah Ta'ala nak keluarkan kita daripada gelap kufur. Macam kita bincang semalam, beza di antara bintang, hidayah pedoman daripada bintang dan hidayah daripada apa yang Nabi bawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan firman-Nya kepada setengah orang-orang Islam yang tidak begitu bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi bila orang itu lemah buat kerja, maka kita kena cari. Kita kena cari di manakah punca untuk menguatkan balik semangat perjuangan kita, semangat jihad kita fi sabilillah. Dengan perintah Allah Ta'ala supaya kita berfikir dengan ayat ini. Belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka, mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Dan janganlah pula mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka, Yahudi dengan Nasara. Setelah lalu atas orang-orang itu masa yang panjang, mula-mula ikut. Bila mari masa yang panjang, maka hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka ialah orang-orang yang fasik, derhaka, na'udzubillah. Kita berbimbang sekarang ni. Mula-mula kita belajar semangat, akhirnya lembek. Jangan main. Mula-mula mari pondok semangat, lepas tu lama-lama tak apa-apa nak jadi dah. Asyik dah kelik ingat ke cucu pula dah. Jangan main. Baiklah. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan tidak ada suatu kesusahan atau bala bencana yang ditimpakan di bumi, dan tidak juga ada yang menimpa diri kamu melainkan telah sedia ada dalam kitab pengetahuan. Dalam kitab pengetahuan kami sebelum kami menjadikannya. Dalam Lauhul Mahfuz sudah ditulis. Sesungguhnya mengadakan demikian itu adalah mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput dari kamu, dan tidak pula bergembira secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan ingatlah Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takabur, lagi membanggakan diri. Baiklah, itu muqaddimah atau intisari di dalam pimpinan. Sekarang ni kita berpindah pula kepada maqasidus surah yang ada dalam tafsir Al-Muharrar. Tulis itu maqasidus surah. Maqasidus surah, kelebihan surah ini, itu apa ni dia panggil objektif surah. Maqasidus surah maknanya objektif surah. Baik. Yang pertama al-hadithu an mazahidi qudratillah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini tanda-tanda zahir kekuasaan Allah Azza wa Jalla
kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan juga tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang maha indah, yang maha tinggi. Yang kedua, da'watul mu'minina ila at-tamassuk bi ta'alimi dinihim. Allah Ta'ala ajak kita orang-orang mukmin supaya berpegang dengan ajaran agama. Berpegang dengan ajaran agama ini benar-benar kuat, sebagaimana besi kuat, kita juga kena kuat. Jangan bergoyang. Kata orang, jangan mudah koyak, jangan mudah goyang. Baik, itu dua. Adapun poin utama, dia panggil poin utama dalam surah ini, apa dia? Yang pertama, ada 9 perkara. Yang pertama, iftitahus surah bi bayani tasbih jami'i ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah Ta'ala buka surah ini dengan menyatakan bertasbihnya semua makhluk Allah Ta'ala ini bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla, dan memuja Allah Azza wa Jalla dengan menyebut sebahagian daripada nama-nama Allah Ta'ala yang indah, Asma'ul Husna, dan sifatnya yang maha tinggi. Dua, zikru ba'di mazahiri qudratillahi ta'ala. Allah Ta'ala sebut sebahagian daripada tanda-tanda zahir kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan luasnya kerajaan Allah dan lengkapnya pentadbiran Allah Azza wa Jalla. Tak ada siapa boleh lari daripada apa yang disusun, yang diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Tak ada siapa boleh lari, boleh nak keluar daripadanya. Salisan, yang ketiga, haddul mu'minina ala sabati ala imanihim. Ayat ini juga menggalakkan, menguatkan semangat orang mukmin supaya sabat, teguh, tetap pendirian di atas keimanan mereka, wa alal infaq, dan banyaklah nafkah fi sabilillah. Orang ada harta, jangan duk simpan harta. Kalau simpan harta jadi hak orang lain, bukan jadi hak kita. Dia akan jadi hak orang, bukan jadi hak kita. Rabi', yang keempat, bayanu husni aqibatil mu'minina wal mu'minat yaumal qiyamah. Allah juga menyatakan eloknya akhir kesudahan perjalanan orang mukmin dan mukminat pada hari kiamat. Mereka akan dibawa ke mana? Ke syurga. Wasu'i aqibatil munafiqin, dan buruknya akhir kesudahan orang-orang munafikin. Dan apa yang terjadi di antara dua kumpulan itu, pertembungan, perdebatan, dan juga perlawanan. Kita akan lawan munafikin. Khamisan, yang kelima, hasul mu'minina 'alal khusyu' lillahi wa khasyatihi. Menggalakkan orang mukmin supaya sentiasa khusyuk, tunduk, takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan memberi amaran kepada orang muslimin daripada terjebak ke dalam sebab-sebab yang boleh menjadikan hati kita keras. Hati jadi keras sebagaimana yang telah ditimpa ke atas golongan ahlul kitab pada zaman dulu. Kita kena dah. Kita jangan ulangi balik kesilapan mereka. Sadisan, yang keenam, zikru sawabil mutasaddiqin. Allah sebut pahala orang yang bersedekah. Allazina aqradullaha qardan hasana. Orang yang memberi hutang kepada Allah sebagai hutang yang baik. Jadi Allah anggap kita bersedekah itu macam kita bagi hutang kepada Tuhan. Bermakna hutang mesti dibayar walaupun tidak dituntut. Kata pencari hutang. Maknanya pahala itu kok mesti Tuhan akan bayar. Sabian, yang ketujuh, bayanu masiril hayati dunia. Allah nak nyatakan kita perjalanan hidup dunia, wadda'watu ila isaril ajilah alal ajilah, dan seruan supaya melebihkan, mengutamakan persiapan kita untuk kehidupan yang abadi
daripada kehidupan kesenangan yang sementara sekarang ini. Kita nak senang juga atas dunia, tapi hak kita nak senang sungguh hakikinya di akhirat esok. Kita mengutamakan yang kekal daripada yang fana, yang fananya dunia. Saminan, yang ketujuh, taqrir, nak menetapkan anna kulla syai'in biqada'illahi wa qadarihi, semua benda itu dengan takdir Allah, dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Qada dengan qadar, tak akan berlaku apa-apa atas dunia ini kecuali dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. At-tasi'an, yang kesembilan, bayanu wahdatir risalatis samawiyah, menjelaskan risalah yang datang daripada langit ini, daripada Allah Azza wa Jalla, satu je. Apa dia? Tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka para nabi berbeza dari sudut cabang-cabang. Cabang mungkin berbeza, tapi asas tauhid. Wa tanwihu bi hikmati irsalir rusuli wal kutubi, dan Allah nyatakan juga hikmat kenapa diutuskan rasul dan diturunkan kitab-kitab. Itu 9 isu besar yang terkandung dalam surah yang mulia ini. Baik para pelajar sekalian, kita berpindah kepada munasabah susunan ayat ini dengan susunan surah ini, Al-Hadid dengan surah Al-Waqi'ah sebelumnya. Apa munasabah? Di sini ada dua saja. Munasabahnya ada dua perkara. Wajhu ittisal, perhubungan di antara surah Al-Hadid dengan Al-Waqi'ah min nahiyataini, dari dua dimensi, dua sudut. Yang pertama, khutimat suratul Waqi'ah, ingat tak? Surah Al-Waqi'ah diakhiri dengan fasabbih bismi rabbikal azim. Tasbihlah kamu mensucikan Allah Azza wa Jalla yang maha agung. Wa budiat, tengok permulaan surah kita ni terus sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Sabbaha, yang tadi sabbih puji, bertasbih, yang ni terus amali. Yang maknanya yang tu arah, di sini amal. Jadi kita nampak jelas, yang sana arah, di sini amal. Itu di antara perhubungan yang cukup mantap. Suruh, buat selalu. Orang panggil suruh, terus dia buat. Allahu Akbar. Dan para pelajar, yang kedua, hubungan yang kedua, inna surat Al-Hadid, surah Al-Hadid ini menjadi sebab kepada apa yang Allah perintah dalam surah Al-Waqi'ah tentang bertasbih. Faka'annahu qila, seolah-olahnya begini susunan, fasabbih bismi rabbikal azim li'annahu sabbaha lahu. Muhai manusia, bertasbihlah. Takkan mu tak nak tasbih? Dan dalam surah Hadid kata sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua makhluk atas muka dunia ini, yang di langit ke yang di bumi, bertasbih. Mu manusia kerah kepala, kerah pedak, tak mau tasbih, tak dengar kata. Ini dipanggil ayat. Fallahu amara bit tasbih, Allah Ta'ala perintah supaya kita bertasbih, subhana rabbiyal azim, summa akhbar anna tasbih al-ma'muri qad fa'alahu. Mari surah Al-Hadid, Tuhan kata aku suruh tasbih. Kalau mu tak nak tasbih pun, semua makhluk atas dunia telah pun bertasbih. Wal tazamahu, semua yang ada atas dunia ni bertasbih, kecuali mu je, hai manusia. Maknanya kalau mu ni tak mau tasbih juga, kamulah di antara manusia yang tak cerdik. Baik, kita berpindah kepada kelebihan surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid di antara surah yang ada kelebihan dia. Kelebihan yang pertama, suratul Hadid minas suwaril musabbihatis sab'a. Tanda ni pelajar. Surah Al-Hadid ini di antara 7 surah yang dimula dengan tasbih. Mula-mula yang pertama surah Al-Isra.
Subhanalladzi asra bi'abdihi. Surah yang kedua, surah kita ni sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Surah yang ketiga, suratul Hasyri. Surah Al-Hasyri yang kita akan baca nanti insya-Allah. Surah Al-Hasyri, bila ke surah Hasyri ni mari kan? Jadi lepas pada ni kita akan pergi kepada surah Al-Hasyri. Surah Al-Hasyri, surah yang ke mari surah Al-Hasyri, dia mula dengan apa? Tengok ayat dia. Ada 7 semua, tunggulah sampai tempat dia senang. Surah Al-Hasyri pun sama juga. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Kemudian surah As-Saff, tulis nombor panjang. Surah Al-Hasyri, yang pertama Isra, yang kedua Al-Hadid, yang ketiga Al-Hasyri, yang keempat As-Saff, yang kelima Al-Jumu'ah, yang keenam At-Taghabun, yang ketujuh Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa, surah Al-A'la yang dibaca oleh imam tadi. Jadi ada 7 surah dia panggil Al-Musabbihatus Sab'a, G7. Sekarang ni orang duk main G saja nak. G7 yang dimulai dengan tasbih Allahu Akbar kan? Dan tidak terdapat, tulis pelajar, tidak terdapat hadis-hadis yang khusus menyebut tentang bacaan surah Al-Hadid. Cuma ada hadis yang disebut tentang hadis Al-Irbad, tulis hadis Al-Irbad bin Sariyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u al-musabbihat. Nabi kita baca surah-surah musabbihat ini sebelum dia tidur. Wa qala inna fihinna ayatun, dia kata ada dalam ayat itu, dalam surah ini satu ayat lebih afdal daripada 1000 ayat. Cuma hadis ini berbeza pandangan ulama tentang darjat dia. Tentang darjat, ada yang mengatakan hadis itu hasan. Hadis Irbad ni dikeluar oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi. Ada kata sanad dia baik, seperti siapa yang kata hadis ni, dia kata waqad hasana hadzal hadis An-Nasa'i wa Ibnu Mardawih wal Baihaqi. Tetapi muhaqqiq yang tahqiq kitab Al-Musnad seperti Syekh Syuaib dan lain-lain mengatakan isnaduhu dhaif, sanad dia ni dhaif. Ada lagi tak hadis lain? Ada beberapa hadis lagi yang kita nak tengok, tapi semuanya kata di penyusun kitab ini, dia kata wama warada, di antara perkara yang dibawa diriwayatkan fi fadli suratil hadid min al ahadits dhaifah. Dia kata hadisnya hadis dhaif, hadis tidak sahih. Hadis tidak sahih. Apa dia hadis tu? Kita dengarlah juga. Dia kata hadis nazalat suratul hadid yauman sulasa. Tak payah tulislah, hadis ini tidak sahih. Surah Al-Hadid ini turun pada hari Selasa. Allah Ta'ala ciptakan besi pada hari Selasa. Anak Adam berkelahi Qabil dengan Habil pada hari Selasa. Nabi larang berbekam pada hari Selasa. Tapi hadis ini As-Suyuti sendiri dalam Durrul Mansur dan juga ulama lain mengatakan sanadihu dhaif. Sanad dia dhaif maknanya lemah. Maknanya kalau kita nak pegang sebagai suatu pegangan yang kuat, tidak boleh, kerana sanad dia tidak kuat, sanad dia tidak sahih. Sebab itulah cerita berbekam pada hari Selasa tu kan, larangan. Tapi hadis dia tak sahih. Ada lagi riwayat yang tak sahih juga. Anil Bara' bin Al-Azib radhiyallahu anhu, qultu li Ali. Cerita Al-Bara' kata, aku tanya Ali, ya Amil Minin, as'aluka billahi wa rasulihi illa khassastani bi'azami ma khassaka bi Rasulullah. Ali, aku minta dengan nama Allah, dengan nama Rasul, memberi kepada aku suatu hak keistimewaan. Hak keistimewaan yang Rasulullah beri kamu. Apa dia? Waqtasahu bi Jibril. Apa dia? Jadi katanya, dia kata kalau kamu nak berdoa, berdoalah dengan nama Allah Ta'ala yang agung,
Ismul Azam, maka kamu berdoalah daripada awal suratul Hadid ila akhiri sitti ayatin minha, sampai kepada ayat Subhalillahi ma fis sama, sampai ke wa huwa alim bi dzati sudur, ayat yang ke-6. Tapi sanad dia juga dhaif. Hadis ini juga dhaif. Itulah kelebihan-kelebihan yang ada. Ada juga lah satu analogi yang dibuat oleh orang, siapa lebih kuat? Besi kuat ke siapa dia kuat? Jadi dia berlawan siapa dia kuat. Insya-Allah kita tengok esok siapa kuat antara besi dengan api, dengan air. Kita kata, kalau kata besi kuat, api lebih kuat lagi. Sebab api boleh bakar besi. Kalau kata nak kata api kuat, air kuat lagi. Air boleh padamkan api. Nak kata apa? Siapa dia kuat? Ayu aqwa. Ya, maka hak kuat sekalinya al-humum. Al-humum ni maknanya duka cita. Siapa tak boleh tidur, tak boleh makan, tak boleh apa-apa. Itulah yang disebut oleh sebahagian para ulama, ayu aqwa, siapa yang lebih kuat. Nanti kita detailkan riwayat dia tu. Wallahu alam. Setakat itulah yang dapat kita huraikan dalam mukaddimah kita ni. Insya-Allah kita akan sambung siri kuliah tafsir kita ni, ayat yang pertama dalam siri yang akan datang besok insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.